Yang sahih di Berita RTM, Berita Perdana edisi Selasa 17 Mei 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kes HFMD semakin membimbangkan, segera bawa anak ke fasiliti kesihatan sekiranya bergejala. Malaysia rangka beberapa langkah elak krisis makanan. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Angka kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD di negara ini meningkat pada kadar membimbangkan iaitu 15 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lepas dengan 31,661 kes dilaporkan. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memperincikan 7,526 kes direkodkan pada Minggu Epidemiologi 19/2022 yang berakhir pada 14 Mei yang menunjukkan peningkatan sebanyak 349%. Majoriti lokasi penularan wabak berlaku di tadika, taska atau prasekolah iaitu 575 wabak atau 65% daripada kes keseluruhan, diikuti oleh rumah persendirian dengan 305 wabak 34% dan juga pusat jagaan kanak-kanak sebanyak 27 wabak 3%. Selangor menyumbang jumlah kes terbesar HFMD dengan 8,864 kes iaitu 28% daripada keseluruhan, diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya 4,421 kes 14%, Sabah 2,650 kes 8%, Perak 2,638 kes 8% dan Kelantan 2,493 kes 7.9%. Sementara negeri-negeri lain melaporkan kurang daripada 1,500 kes. Justru ibu bapa dan penjaga kepada kanak-kanak yang mempunyai simptom jangkitan dinasihatkan agar tidak membawa anak ke tempat awam. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri di seluruh negara diarah melakukan langkah intervensi bagi meningkatkan kesedaran awam. Hebahan maklumat mengenai penyakit terbabit dipergiat pejabat kesihatan. Sekiranya ada gejala tersebut, saya minta kepada ibu bapa segera bawa anak mereka ke doktor supaya dapat kesan HMFD. Mungkin kerana dah 2 tahun, mereka ingat demam tu mungkin COVID, mungkin benda lain. Dia tak tahu yang itu HMFD. Anak mereka terus pergi ke sekolah dan terus merebak HMFD. Pengusaha taska turut diingatkan supaya memastikan tahap kebersihan premis sentiasa berada pada tahap terbaik. Kementerian Kesihatan KKM bakal memperluas penggunaan ubat antiviral Paxlovid keluaran Pfizer bagi merawat COVID-19 di pusat perubatan, klinik swasta dan hospital pengajar dalam tempoh terdekat. Setakat semalam, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, ubat berkenaan telah diberikan kepada 405 pesakit COVID-19 yang terdiri daripada golongan berisiko tinggi. So, report yang kita dapat, walaupun kita masih lagi tengah compile, tapi laporan yang kita telah dapat, semua yang kita bagi Paxlovid ni, dia telah sembuh dan pulih daripada COVID-19. So, setakat ini, ubat ini sangat berkesan lah. Penggunaan ubat antiviral bagi merawat pesakit COVID-19 bermula sejak 15 April lepas di 512 pusat penilaian COVID-19 CSC di klinik kesihatan dan 78 hospital kerajaan.
Proses laporan dan syur siasatan kes kematian pegawai pelatih perubatan serta dakwaan budaya buli akan mengambil kira segala aspek serta pandangan pelbagai pihak. Jaminan diberi pasukan petugas khas bagi penambahbaikan budaya kerja Perkhidmatan Kesihatan HWCITF. Pengerusinya Profesor Datuk Dr. Siti Hamisah Tafsir berkata, pihaknya mengambil maklum pandangan umum berhubung keahlian pasukan petugas khas bebas tersebut. Menerusi kenyataan diperincikan, penekanan diberikan terhadap kepentingan prinsip keterangkuman dan saksama dalam sektor kesihatan, khususnya aspek budaya kerja dan pengurusan sumber manusia kaki tangan kesihatan bagi memastikan penyampaian mutu perkhidmatan yang berkualiti, selamat dan profesional. HWCITF yang ditubuhkan 13 Mei lalu bermesyuarat buat kali pertama secara dalam talian semalam. Menerusinya, diberikan taklimat pengurusan program Pegawai Perkhidmatan Siswazah PPS bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan dan insiden kematian PPS Hospital Pulau Pinang oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Turut dibincangkan pelan tindakan kerja HWCITF melibatkan kaki tangan perkhidmatan kesihatan KKM di semua peringkat, badan profesional, agensi, persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan. Tujuannya bagi mendapatkan maklumat dan input bagi membantu usaha penambahbaikan budaya kerja perkhidmatan kesihatan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah bersedia dengan beberapa langkah serta penambahbaikan bagi mengelak krisis makanan pada masa depan. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan peruntukan khas yang boleh diguna pakai bagi menampung sedikit kerugian yang dialami pesawat terlibat juga telah disediakan kementerian. Penambahbaikan langkah-langkah telah pun akan diambil oleh pihak IPB bagi sebagian padi beras negara masih untuk mengurangkan kesan kemarau dan banjir pada pesawat-pesawat ataupun penanam padi negara. Begitu juga langkah kehadapan adalah untuk mengenal pasti varieti-varieti yang lebih tahan terhadap perubahan-perubahan cuaca. Jelasnya kesan terhadap konflik atau krisis berkaitan makanan ini bukan sahaja dirasai Malaysia, tetapi hampir semua negara berdepan isu kekurangan makanan ketika ini. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB dan sesi menandatangani memorandum MOU antara kerajaan dan syarikat peneraju Pulau Pinang. Tindakan India menyekat ekspor gandum, akui penganalisis ekonomi, boleh membawa krisis bekalan makanan global. Justru kerajaan perlu bersedia dengan pelan lebih awal sekiranya berlaku krisis bekalan makanan. Kita perlu memastikan bahawa stok makanan kita mencukupi dan juga memenuhi kehendak ataupun permintaan rakyat Malaysia. Kalau kita lihat dalam konteks sebagai contohnya makanan seperti daging, ayam dan juga gandum dan sebagainya, kalau bolehlah kita sendiri boleh menampung permintaan rakyat kita sendiri. Pada masa sama, kerajaan juga perlu melaksanakan pemantauan berikutan kemungkinan ada pihak tidak bertanggungjawab yang menaikkan harga gandum dengan alasan berkenaan. Terhadap harga dan bekalan ini barangkali boleh dilakukan dengan sebaiknya, terutamanya terhadap barangan gandum yang tidak disubsidi itu, kerana kalau yang disubsidi itu mungkin kita kata pemantauannya itu boleh dilakukan, tapi yang ini barangkali boleh dipantau. Walau bagaimanapun saya melihat gandum yang masuk ke dalam Malaysia ini mungkin tidak datang daripada India sepenuhnya, kerana yang dipahamkan 80% import gandum di Malaysia ini datang daripada Australia dan juga Kanada. India dilapor mengenakan larangan ekspor gandum berkuat kuasa serta-merta kemarin susulan gelombang haba akibat cuaca panas terik yang menjejaskan hasil tanaman dan harga bekalan tempatan mencecah rekod tertinggi. Bagaimanapun, India masih membenarkan ekspor membabitkan surat kredit yang telah dikeluarkan serta atas permintaan negara yang berusaha memenuhi keperluan keselamatan makanan mereka.
Indeks persepsi rasuah CPI Malaysia perlu diperbaik sebaik mungkin. Ini memandangkan kedudukan CPI negara jatuh ke tangga 62 dunia berbanding tangga 57 dunia pada tahun 2020. Selaras itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali berkata, penganjuran Anugerah Integriti, Governance dan Anti Rasuah 2022 AIGA 2022 adalah selari aspirasi yang digariskan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP. Realiti pahit yang perlu diterima dengan hati terbuka apabila indeks persepsi rasuah CPI Malaysia menunjukkan kedudukan yang kurang memberasamkan kebelakangan ini. Meskipun ini sekadar persepsi, namun realiti itu merupakan isyarat penting bagi kita semua untuk meneruskan tekad dan trust menjaga rasuah dengan membudayakan integriti yang tinggi dalam kalangan agensi dan juga individu, semua ada dalam pemerintahan awam dan juga swasta. Beliau berkata demikian selepas melancarkan AIGA 2022 di Putrajaya. Anugerah ini juga diharap menjadi penanda aras terbaik bagi organisasi awam maupun swasta dalam membudayakan integriti, takbir urus terbaik dan anti rasuah. Dalam pada itu, Tan Sri Zulkifli dalam ucapannya berkata AIGA 2022 merupakan pendekatan baharu yang diperkenal dalam usaha memperkasakan peranan IIM sebagai peneraju utama pembudayaan serta penerapan nilai integriti dan takbir urus organisasi. Penyertaan IIGA ini terbuka kepada semua agensi awam dan swasta tanpa mengira saiz atau besar kecil organisasi sesebuah organisasi. Manakala kriteria penilaian memfokuskan upaya dan ketersediaan organisasi dalam proses dalam. Hubungan dengan itu, saya menjemput semua organisasi, tidak kira sektor swasta maupun awam, mengambil peluang menyertai IIGA 2022. Beliau turut berharap pelancaran AIGA akan berjaya menyuntik semangat dan komitmen berterusan terutama kepada semua organisasi dalam takbir urus masing-masing. Sebagai peneraju utama pembudayaan serta penerapan nilai integriti dan takbir urus organisasi. Penyertaan IIGA ini terbuka kepada semua agensi awam dan swasta tanpa mengira saiz atau besar kecil organisasi sesebuah organisasi. Manakala kriteria penilaian memfokuskan upaya dan ketersediaan organisasi dalam proses dalam. Hubungan dengan itu, saya menjemput semua organisasi, tidak kira sektor swasta maupun awam, mengambil peluang menyertai IIGA 2022. Beliau turut berharap pelancaran AIGA akan berjaya menyuntik semangat dan komitmen berterusan terutama kepada semua organisasi dalam takbir urus masing-masing. Kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas tidak membebankan rakyat. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia masih berada pada kadar rendah berbanding tempoh pra-pandemik pada 2019. Ia akan meningkatkan jumlah bayaran angsuran rumah tetapi tidak pada kadar yang membebankan. Peningkatan OPR ini juga dijangka memanfaatkan deposit yang diwakili oleh sebahagian besar golongan M40 menerusi peningkatan faedah dan keuntungan yang diterima oleh pendeposit. Sekiranya OPR perlu dinaikkan lagi, Bank Negara Malaysia akan melakukannya secara beransur-ansur bagi memastikan trend pertumbuhan ekonomi tidak terbantut. Kenaikan OPR oleh Bank Negara Malaysia merupakan langkah penting dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi negara. Remaizer Melaka Securities Muhammad Somad Al-Basit Muhibin berkata, ini termasuk mengurangkan peningkatan ketara kadar inflasi sekaligus melandaikan kenaikan harga barangan. Bukanlah suatu langkah yang drastik dilakukan oleh BNM dan ini juga penting dilakukan oleh BNM supaya mengelakkan lagi kadar inflasi terus-menerus menaik dengan tinggi pada waktu ini, di mana kita dapat lihat
banyak harga-harga barang seperti harga telur, harga tepung semakin meningkat. Jadi dengan kenaikan kadar OPR ini mungkin mengurangkan sikit perbelanjaan, tetapi secara tidak langsung ia menunjukkan sebenarnya keadaan ekonomi Malaysia yang semakin bertambah baik pada suku tahun 2020 ini. Bagi beliau, meskipun kenaikan OPR berpotensi mengurangkan pendapatan lebih guna, namun ia menggalakkan rakyat merancang perbelanjaan dengan lebih berhemah. Mengulas semakan OPR seterusnya, beliau meramalkan akan berlaku sekali lagi kenaikan menjelang hujung tahun ini. Jangkaan saya mungkin paling tinggi pun akan berlaku sekali lagi kenaikan sekitar 2.25% lah, sebab kita tak menjangkakan kerajaan perlu mengambil tindakan drastik seperti Reserve Persekutuan US, walaupun kita akan rujuk kepada Reserve Persekutuan US punya langkah, tetapi berdasarkan keadaan ekonomi yang semakin baik dari sudut data akademik kita, tidak perlulah kerajaan mengambil tindakan yang drastik dengan menaikkan sekali 0.5% setiap kali kenaikan. Minggu lalu, Bank Negara mengumumkan kenaikan OPR yang menjadi penanda aras rujukan kadar faedah pinjaman domestik sebanyak 25 mata asas kepada 2%. Pelan pemulihan pelancongan 2022 dilancarkan. Menerusinya, pelbagai diskaun, baucer dan rebat berkaitan industri pelancongan tempatan ditawarkan. Insentif diberi bagi menyemarakkan industri itu selari fasa peralihan ke endemik. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, pelan merupakan kesinambungan daripada pakej rangsangan ekonomi. Pemberian diskaun bermula 29 April ini melibatkan kluster pengangkutan darat dan kluster persatuan pelancongan. Ia bakal diperluas kepada kluster pengangkutan udara, penginapan dan pelancongan minat khas. Kita sebenarnya sasaran kita lebih kepada lagi sekali untuk meningkatkan mobiliti dalam negara kita melalui pelancong-pelancong supaya mereka lebih rancak lagi untuk pergi melancong, dan kita mahu rakyat kita berbelanja di dalam negara kita. Jadi sebab itu kita memberi peruntukan untuk diskaun untuk orang pergi naik kereta api, pengangkutan darat dan juga pengangkutan udara. Datuk Seri Nancy ditemui selepas melancarkan pelan pemulihan pelancongan 2022 di Petaling Jaya. Turut dilancarkan lagu Cuti-Cuti Malaysia versi kedua bertajuk Menemui Semula, nyanyian Aina Abdul yang ditulis James Boyle hasil gubahan komposer Anand Kumar. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Seiring projek pendigitalan penyiaran nasional dalam mentransformasikan industri penyiaran negara, RTM kini bersiaran secara digital dengan liputan ke seluruh negara di saluran My Freeview. Saksikan program-program kegemaran anda dan nikmati kualiti gambar HD sejelas kristal. Serta alami sendiri kepelbagaian perkhidmatan TV dan radio interaktif. Terbaik 6 saluran TV dan 10 saluran radio RTM kini di My Freeview. RTM, teman setia anda.
kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Pemain industri filem Malaysia digesa proaktif dan bijak mengambil peluang bagi memastikan perfilman negara berkembang setanding antarabangsa. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mahu mereka berani meninggalkan zon selesa dan mengorak langkah melakukan pembaharuan. Saranan diberi Tan Sri Anwar kepada pemain industri terutama delegasi Malaysia ke program pasaran filem terbesar Makdu Film yang dianjur sempena Festival Filem Cannes ke-75. Dalam pada itu, menurut beliau, festival sebegitu amat penting kerana menjadi platform menghubungkan pemain industri global. Tan Sri Anwar berkata demikian selepas merasmikan Malaysia Pavilion di Palais Festival. Masuk hari ketiga operasi mencari dan menyelamat dua pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Suku di Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands Ahad lepas. Pasukan penyelamat menemui cebisan pakaian sekitar pukul 1 tengah hari tadi. Bagaimanapun, penemuan itu belum dapat disahkan sama ada milik mangsa atau sebaliknya. Timbalan Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, Umrani Cik Mat berkata, operasi tertumpu kepada petunjuk seperti hurungan lalat dan langau serta timbunan kayu serta lumpur. Tadi adalah sedikit penemuan sepihan-sepihan pakaian mangsa tu ada kita jumpa juga. Sebab cuma adalah maklumat pakaian tu memang kita dapat apa pakaian mangsa semasa hari kejadian tu ada. Yang kita jumpa tu pun memang ada maksudnya ada ngam juga dengan maklumat yang kita terima tu. Cuma kita belum dapat sahkan sebab kita tak tahu mungkin yang lain ataupun yang mana. Kita tak dapat sahkan. Dua mangsa yang hilang dikenali sebagai Si Suyen, 32 tahun dan Eng Yi Chiu, 46 tahun. Kedua-dua mangsa berasal dari Ceras dan Kelang. Pemandu trailer yang terbabit dalam kemalangan tragis hingga mengorbankan 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS Khamis lalu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar, Perak. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Amirul Aznizam, 28 tahun, mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Shazmir Zamhari terhadap 5 pertuduhan memandu secara berbahaya hingga mengakibatkan kematian kesemua mangsa. Mengikut kertas pertuduhan, Muhammad Amirul yang memandu trailer didakwa telah memandu kenderaan tersebut secara berbahaya dan menyebabkan kematian Ahmad Naim Najmi Ahmad Hafizan, Ahmad Akmal Ahmad Mokhlis, Muhammad Nabil Haikal Muhammad Faris, Muhammad Nasrun Aidul Munir dan Iqbal Hasnun Halimi. Tertuduh didakwa melakukan kesemua kesalahan itu di kilometer 245.2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara di dalam daerah Kuala Kangsar pada pukul 1 pagi 12 Mei lalu. Pengacara popular Awal Asy'ari didakwa di mahkamah atas tuduhan merosakkan palang pagar pondok pengawal kawasan perumahan di Damansara. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Perbuatan didakwa dilakukan 16 April lalu. Magistrate Zafran Rahim Hamzah membenarkan Awal diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula pada 15 Julai ini. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Ya, semalam silat dan gimnastik. Hari ini dua lagi acara membuktikan keunggulan Malaysia di Hanoi. Ya, kita ada perbincangan lanjut bersama dengan Syairul Islam dalam edisi Sukan. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. Malaysia ungguli acara lempar cakra dan lompat kijang di Hanoi. Panggon mahu uji semua kekuatan dimiliki Harimau Malaya.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, Kem Olahraga Negara mencipta sensasi pada Sukan Si Hanoi hari ini. Ia susulan kejayaan menambah 2 lagi pingat emas menerusi acara lempar cakra lelaki dan lompat kijang sekaligus melengkapkan sasaran 5 pingat emas Kem Olahraga Malaysia. Atlet lempar cakra lelaki negara Muhammad Irfan Syamsuddin menepati ramalan apabila muncul pemenang menerusi catatan jarak 58.26 meter. Menurut Irfan, aksi konsistennya ketika melakukan lemparan menjadi kunci kejayaannya. Sebab dekat training saya konsisten kan. Everyday saya baling like over 60. Mungkin saya nak sangat everyday and then everything's like turn out, you know, opposite apa yang saya nak, tapi alhamdulillah saya percaya there is always a room for improvement and there is always a lesson every competition. So saya happy dengan kemenangan, tapi saya tak happy dengan result saya. Pingat perak menjadi milik Thailand manakala wakil Filipina sekadar membawa pulang gangsa. Dalam pada itu, aksi cemerlang olahraga diteruskan apabila giliran atlet lompat kijang lelaki negara Andri Anura Anwar pula melengkapkan pingat emas ke-22 kontingen Malaysia hari ini. Pingat emas yang diraih Andri Anura juga berjaya menebus kekecewaannya di Manila 2019 apabila hanya membawa pulang pingat perak. Atlet kelahiran Sabah itu membuat lompatan sejauh 16.51 meter bagi meraih pingat emas, menewaskan Filipina yang meraih pingat perak, manakala tuan rumah Vietnam menamatkan aksi dengan pingat gangsa. Skuad berbasikal MTB negara juga tidak ketinggalan melakar kecemerlangan di Hanoi, Vietnam. Ia susulan kejayaan mereka mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama acara rentas desa berganti-ganti campuran hari ini sekaligus menamatkan kemarau 11 tahun pada Tamasya Sukan Si. Pada saingan tersebut, skuad kebangsaan dibarisi Ahmad Syazrin Awang Ilah, Zulfikri Zulkifli, Nur Ashira Zainal Abidin dan Natasha Sun menamatkan saingan dengan catatan masa terpantas 1 jam 23 minit dan 14 saat untuk muncul juara. Ia merupakan kilauan emas ke-20 kontingen negara pada Tamasya Sukan Dwi tahunan itu. Pasukan tuan rumah Vietnam pula terpaksa berpuas hati dengan pingat perak manakala gangsa menjadi milik pasukan Thailand. Sebelum ini, pencapaian terbaik kem berbasikal MTB negara pada Tamasya Dwi tahunan itu adalah menerusi pingat perak pada penganjuran 2011. Baik, ini pula perkembangan saingan menembak Sukan Si Hanoi. Jurulatih skuad menembak negara Muhammad Firdaus Abdul Rahim menegaskan masih terlalu awal untuk menilai prestasi keseluruhan pasukan selain percaya atlet-atletnya mampu bangkit dalam acara lain. Kenyataan Muhammad Firdaus itu hadir selepas 3 wakil negara iaitu Jonathan Wong Guan Ji, Abdul Hadi Abdul Malik dan Wan Muhammad Syafiq Wan Mustaza terpaksa akur menamatkan saingan di kedudukan bawah dalam acara 50 meter pistol lelaki. Acara yang orang kata penembak hadalan ada dalam acara 50 meter ni. Jadi untuk John, saya rasa dia boleh bangkit semula untuk acara kegemaran dia, acara 10 meter air pistol man. Masih lagi sebab apa yang kita pertandingkan adalah pada acara 10 meter air pistol man dengan air pistol woman. So hari ini sebagai satu hari pembukaan lah bagi atlet yang akan tembak hari ini. Dalam saingan yang berlangsung di Pusat Latihan Sukan Nasional Nam Tu Liem, Hanoi itu menyaksikan Jonathan menamatkan saingan di tempat ke-13 manakala Abdul Hadi di kedudukan ke-15 dan Syafiq di tangga ke-15. Saya terbayang muka anak menanti di garisan penamat. Itu menjadi pendorong utama atlet duathlon negara Tahira Najmunisa Muhammad Zaid menamatkan saingan sekaligus meraih perak Sukan Si di Hanoi, Vietnam. Tahira cemerlang dalam penampilan sulung pada Tamasya Dwi tahunan itu, ketinggalan cuma seminit di belakang pemenang emas dari Filipina.
Jelas ibu kepada 4 orang anak itu, semangat tersebut akan digunakan beliau dalam misi memburu emas pada tamasya akan datang di Kemboja. So far, sebab semua kejohanan baru diorang nak start rancang balik lepas PKP ni. Jadi akan ada macam 2 liga di Putrajaya dan Empowerment dekat Putrajaya juga. Dan ada juga event lain yang saya akan masuk. Dah atur juga sepanjang tahun untuk sampai hujung tahun. Tapi yang international kita masih tengah tunggu negara lain untuk jemput. Kejayaan itu menjadikan Tahira satu-satunya atlet di bawah Persatuan Triathlon Malaysia MTA yang berjaya membawa pulang pingat di Sukan C. Sementara itu, Jaguh Bina Badan Negara Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah akui hampir patah semangat kerana terpaksa dikuarantin akibat COVID-19. Bagaimanapun, ia tidak menjadi penghalang beliau untuk menghadiahkan pingat emas pada Sukan C Hanoi, Vietnam. Tapi sebelum pertandingan tu, saya memang dah kena 2 hari kuarantin kan. Pasal dia orang kata saya positif semua. Dan kita fight. Kita fight dengan dia orang, kita buat PCR semua negatif. Dan at last dia orang terpaksa lepaskan saya lah selepas 2 hari. Dan saya buat yang saya dah memang down sikit masa tu, tapi saya boleh, at least mental saya kuat. Saya dapat buat mengatasi cabaran tu lah untuk dapatkan pingat emas ni. Syahrul yang lebih dikenali dengan panggilan Mike memenangi emas pertamanya di Sukan C selepas mengungguli kategori atletik fizik lelaki. Kejayaan atlet olahraga Nur Sarah Adi meraih pingat emas Sukan C 2021 menerusi acara lompat bergalah semalam cukup menggembirakan keluarganya di Kuantan, Pahang. Bagi bapa beliau, Adi Daud lebih membanggakan apabila melihat anaknya kekal menjaga aurat sepanjang pertandingan berlangsung. Bisa dah umur dah. Alhamdulillah. Ya, ayah rasa bangga lah. Pencapaian kakak sampai ke tahap ni. Dengan kakak jaga aurat kakak apa semua. Alhamdulillah. Ingat tak ayah pesan apa? Ingat ya. Selalu jadi model. Hijabis. Model wanita Islam dalam sukan. Misi dan matlamat kami adalah sama, demi mengharumkan nama negara. Terima kasih. Assalamualaikum. Demi Malaysia. Nur Sarah menghadiahkan pingat emas ke-19 buat kontingen negara menerusi acara lompat bergalah pada Tamasya Sukan C 2021 di Stadium Nasional Maiting semalam. Saudara, berikut kedudukan pingat semasa Sukan C Hanoi yang sedang berlangsung ketika ini. Kita beralih ke perkembangan semasa kem latihan Harimau Melaya. Penyerang penaturalisasi negara Guilherme de Paula kini kembali senarai dalam 29 pemain yang dipanggil bagi persiapan mengharungi 2 aksi persahabatan dan kelayakan Piala Asia 2023. Menurut Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon, fokus utamanya adalah untuk menguji semua kekuatan yang dimiliki skuad kebangsaan bagi membentuk pasukan lebih mantap menjelang aksi kelayakan tersebut. I understand certain maybe doubting or surprising from some name on, but to me, as I always, I will not mentioning to individual, but I will explain about a team. So before I go to this important tournament, Asian Cup qualification, so this is the second call up for us. So I don't want to be regret. So I want to see all the strength what we have in Malaysia. So I want to check all the players to use these 2 international friendly game
I want to use this opportunity to see on my eye directly. So I try to call maybe nine new players. Aksi persahabatan menentang Brunei dijadual pada 27 Mei ini sebelum sekali lagi turun bertemu Hong Kong pada 1 Jun dengan kedua-dua aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saudara, sebentar tadi telah masuknya solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Maka dengan itu berakhirlah edisi Sukan 17 Mei 2022. Saya Syarul Islam. Kita kembali bersama Fatil dan juga Max. Silakan. Mac pernah dengar tak kalau di Kelantan dia panggil mi dogol? Tak pernah. Dia macam-macam. Ada mi bodoh pun ada. Ini sebenarnya mi yang tak ada apa-apa lah. Tapi apa yang kita nak cerita ni gabungan mi segera tapi ada telur lah. Yang mungkin kita benda ni terlalu biasa untuk kita nikmati kebanyakan daripada kita. Tetapi di India, sebuah gerai membuat kelainan dengan menggabungkan jus dan potongan buah mangga dalam masakan mi segera. Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan. Mesti saksikan kita dalam tengok. hashtag. Kedengaran pelik, kedua-dua bahan itu dicampurkan dalam masakan mi segera. Video masakan unik ini telah dikongsikan melalui Instagram The Great Indian Food. Dapat dilihat dengan jelas, jus mangga ditambah dalam kuah mi segera selain potongan buah diletakkan atas mi. Sedap ke tak, kenalah cuba sendiri. Masih lagi di India, gara-gara terputus bekalan elektrik ketika upacara perkahwinan berlangsung, dua beradik pengantin perempuan tertukar pasangan secara tidak sengaja. Kejadian hanya disedari selepas kedua-dua pengantin lelaki membawa pasangan masing-masing pulang. Sami yang bertanggungjawab menikahkan pasangan itu bertindak meneruskan majlis. Lebih mengeruhkan keadaan, kedua-dua pengantin perempuan memakai pakaian dan selendang sama menutupi muka. Kedua-dua pasangan pengantin itu terpaksa melaksanakan upacara perkahwinan kali kedua esok. Ini lagi haru. Sepasang suami isteri nekat menyaman anak mereka gara-gara tidak memberikan mereka cucu. Sanjeev dan Sadhana Prasad memberi tempoh setahun kepada anak mereka atau bakal disaman 50 juta rupiah. Pasangan itu mendakwa telah berhabisan wang simpanan untuk membesarkan dan mendidik anak lelaki mereka. Kedua-duanya dikatakan kecewa kerana telah membelanjakan wang yang banyak, namun anak akhirnya menganggur dan memilih untuk tidak memiliki anak pada masa ini. Pampasan yang dituntut termasuk kos perkahwinan di hotel 5 bintang, hadiah kereta mewah serta bayaran untuk berbulan madu. Naya kalau dapat ibu bapa mertua macam ni. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kata inilah sandiwara dunia. Sandiwara dunia itu satu. Tapi kalau saya di tempat itu, saya dah berkali-kali kena saman. Kerana saya pun mengambil tempoh sedekat untuk dapat seorang anak. Susahnya. Baiklah, paparan itu menutup berita perdana edisi Selasa 17 Mei. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Ikuti program inklusif selepas ini. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.